Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Nizamiah Asikin Muhammad Zukni dalam Dunia 11 Pagi. Vaksin COVID-19 berkemungkinan sedia digunakan pada akhir tahun ini. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menaruh harapan vaksin yang sangat diperlukan ketika ini dapat disediakan menjelang akhir tahun. Beliau menyatakannya pada hari terakhir mesyuarat bersama ahli lembaga eksekutif WHO. Sebanyak 9 vaksin sedang diuji oleh fasiliti vaksin global COVAX yang menyasarkan untuk mengedarkan 2 bilion dos menjelang hujung tahun depan. Pihak berkuasa New York mengumumkan langkah sekatan baharu bersasar selepas kadar jangkitan COVID-19 meningkat di bandaraya itu. Gubernurnya Andrew Cuomo mengarahkan premis niagaan yang tidak penting ditutup di daerah Brooklyn dan Queens. Orang ramai juga dilarang untuk mengadakan sebarang aktiviti perhimpunan. Sekolah-sekolah juga ditutup. Sekatan akan dilaksanakan selama 14 hari bermula esok. Sehingga kini virus itu telah meragut 33,000 nyawa di New York, tertinggi di Amerika Syarikat yang merekodkan lebih 215,000 kematian. Jumlah kes di negara itu pula telah mencecah 7.7 juta orang. Sementara itu, beberapa negara Eropah termasuk Rusia, Jerman dan Belgium kembali memperketat langkah sekatan bersasar di bandar-bandar utama. Di Brussels, jumlah perhimpunan sosial dihadkan. Premis hiburan dan bar hanya dibenarkan beroperasi sehingga pukul 11 malam. Belgium merekodkan 30,000 kes baru sejak 20 September. Di Berlin dan Frankfurt, langkah sama turut dilaksanakan dengan kebenaran membuka bar dan restoran dihadkan dalam tempoh tertentu. Penasihat kanan White House Stephen Miller disahkan positif COVID-19 yang merupakan kes terbaru dilaporkan dalam kalangan mereka yang berhubungan rapat dengan Presiden Donald Trump sejak beliau dijangkiti virus tersebut minggu lalu. Sebelum ini, beberapa pegawai termasuk penasihat Trump, jurucakap White House, pengurus kempen dan beberapa orang senator daripada Parti Republikan turut positif wabak itu. Amerika dalam pada itu memperketat peraturan visa kepada pekerja asing dalam sektor melibatkan firma teknologi. Jabatan Keselamatan Negara mengumumkan peraturan baru itu melibatkan visa bagi kategori kemahiran tinggi H1B yang diberikan kepada lebih 85,000 pekerja setiap tahun. Menurut pemangku setiausaha Jabatan Terbabit Chuck Wolf, ia akan dikuatkuasa dalam tempoh 2 bulan selepas pengumuman dibuat. Amerika Syarikat, Jepun dan beberapa negara kesatuan Eropah menyertai gesaan mendesak China menghormati hak kemanusiaan etnik Uyghur. Duta Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dari Jerman, Christoph Hufgan, yang mengetuai inisiatif itu dalam mesyuarat hak asasi kemanusiaan PBB, menuntut China memperakui hak etnik berkenaan terutama di Xinjiang dan Tibet. 39 negara menandatangani gesaan itu termasuk Kanada, Australia dan New Zealand. Mereka turut mendesak China membenarkan kehadiran pemerhati bebas di wilayah terbabit. Bulan lalu, Institut Dasar Strategi Australia mendedahkan kewujudan lebih 380 fasiliti yang dipercayai menjadi pusat tahanan yang menempatkan lebih 1 juta masyarakat Uyghur. Di Perancis, ribut dan hujan berterusan lewat minggu lalu di perkampungan pinggir pengguna apps sempadan antara Itali dengan Perancis memaksa usaha memindahkan penduduk terjejas digerakkan. Lebih 39 buah rumah musnah selepas tebing runtuh di bawah arus. Berpuluh-puluh kenderaan turut musnah. Bencana turut menyebabkan kawasan perkuburan dipenuhi air, malah terdapat rangka manusia yang dibawa arus. Jaringan jalan raya juga terputus hubungan akibat kemudahan infrastruktur yang rosak teruk. Sehingga kini 12 orang dilaporkan terbunuh manakala 20 lagi masih hilang. Di Meksiko, taufan yang dikategorikan sangat berbahaya dijangka badai pantai Karibian Meksiko. Ribuan penduduk dan pelancong dipindahkan. Pakar kaji cuaca meramalkan taufan Delta yang menghampiri kategori 4 dijangka melanda semenanjung Yucatan menjelang esok. Ia dijangka mencetuskan ribut yang boleh mengancam nyawa serta menyebabkan ombak kuat dan banjir kilat. Berikutan itu lapangan terbang Cancun dan Cozumel diarah tutup. Sukan tenis terbuka Perancis, pemain Argentina Diego Schwartzman mara ke separuh akhir selepas menundukkan Dominic Thiem dalam pertarungan sengit di gelanggang tanah liat. Schwartzman menang 7-6, 5-7, 6-7, 7-6 dan 6-2.
Sekian berita yang disunting oleh Norizan Omar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.